Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban barakan fih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Yang saya muliakan Afdal Tuan Guru kita Ustaz Hanafiah Abdul Razak, sahabat fadilah, para asatizah, tuan-tuan guru, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan pada Allah Subhanahu Taala pada pagi yang berbahagia ini dapat kita bersama-sama dalam siri kuliah atas talian, iaitu kuliah yang membincangkan kitab Manzumatul Manazilul Qamar kalangan daripada Syekh Khalifah bin Hamad An-Nabhani, yang mana kitab ni telah pun kita bawakan selama beberapa bulan, beberapa minggu dalam membincangkan tentang mengenal berkaitan dengan manzilah-manzilah qamar. Dan Alhamdulillah, insyaAllah seperti biasa, cuma kita bertukar hari pada hari ini, iaitu pada hari Rabu. Pada minggu depan insyaAllah kita akan patah balik pada hari Selasa. Kita bersama-sama dengan Fadil Tuan Guru kita, Fadil Ustaz Hanafiah, yang akan membincangkan tentang manzilah yang ke-17, iaitu manzilah Al-Iklil. Al-Iklil, yang mana insyaAllah kita akan bincangkan untuk mengenal bagaimanakah manzilah Al-Iklil ini, bentuknya, rupanya, dan juga kita akan dapat mengenal sedikit sebanyak berkaitan dengan manzilah-manzilah berkaitan dengan manzilah Al-Iklil, dan juga nanti munasabah daripada terbit dan juga terbenamnya manzilah Al-Iklil ini berkaitan dengan cuaca dan juga musim, insyaAllah. Seperti biasa tuan-tuan, kepada tuan-tuan yang nak membuat turun kitab dan juga nota yang bakal kita bincangkan pada hari ini, tuan-tuan boleh merujuk kepada link di FB yang telah pun kita sediakan. Boleh buat turun link, menerusi link tersebut, kitab dan juga nota yang telah pun disediakan oleh Tuan Guru kita. Dan saya rasa tanpa membuang masa lagi, insyaAllah saya menyerahkan majlis ini kepada Fadil Ustaz Hanafiah Abdul Razak untuk meneruskan pengajian kita pada pagi ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi allazi nastafa, amma ba'. Terima kasih kepada sahibul fadilah Ustaz Faizal Jani. Tak lupa juga kepada seluruh warga kerja Jabatan Mufti Negeri Perak, Ashabul Fadilah, Ustaz-Ustaz, Ustazah-Ustazah, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, Tuan-Tuan, Puan-Puan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi Rabu yang berbahagia ini dapat diteruskan lagi pengajian kitab Manzumah Manazil Qamar karangan Asy-Syaikh Khalifah bin Hamad An-Nabhani rahimahullah, wafat pada tahun 1355 Hijrah. Dan pagi yang berbahagia ini tibalah masanya kita bicarakan fasal yang selanjutnya, khas fasal manzilah al-iklil. Baiklah, mohon Ustaz Amri untuk mulakan dengan slide yang pertama. Tuan-tuan boleh perhatikan di situ, dan kita mulakan dengan kalam nazam, rangkap syair, bait syair. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa qad ata min ba'dihil iklilu mubayyinun liman lahu
ma'qulu wa qad ata min ba'dihil iklilu mubayyinun liman lahu ma'qulu. Artinya, dan sesungguhnya telah datang selepas daripada manzilah az-zubana adalah manzilah al-iklil, menjelaskan lagi bagi orang yang mampu berfikir dengan kedudukan manzilah al-iklil. Baiklah, kita perhatikan kalam nazam yang selanjutnya, rangkap syair yang selanjutnya. Nujumuhu salasatun masfufa min fawqiha arba'atun makhfufa. Nujumuhu salasatun masfufa min fawqiha arba'atun mahfufa. Artinya bintang-bintang manzilah al-iklil terdiri daripada 3 bintang sebaris. Di atas 3 bintang sebaris ini ada 4 bintang yang mengelilinginya. Baik, kita lihat pula kalam syarah yang dikemukakan oleh pengarang kitab ini, Ibnu Hamad An-Nabahani rahimahullah. Qauluhu qad ata min ba'dihil iklilu ilah bikasril hamzati wa huwa fi barjil aqrabi. Merujuk kepada kalimah dalam rangkap syair qad ata min ba'dihil iklilu, dibaca dengan baris bawah pada huruf hamzah, iklil. Itulah dia. Manzilah al-iklil ini berada di buruj aqrab, iaitu buruj gugusan bintang-bintang 12 yang dibentuk dan dirupakan seperti seekor kalajengking. Baik, kita lihat pula kalam syarah yang selanjutnya. Qauluhu nujumuhu ila akhiril bait. Wan nasu mukhtalifuna fihi faminhum man yarahu annahu al-arba'atul anjumi al-mudhi'ati al-mu'taridati fawqa al-qalbi allati tusamma jabahatul aqrabi. Wa minhum man yaqulu huwa ila jihatil janubi min mawadhati kawkibiha summiyat bidzalika liwuqu'iha fawqa jabahatil aqrabi ma'khudhatum min iklilil milki wa huwa tajuhu alladhi yudha'u ala ra'sihi. Fahadha qawlu syarif Ni'mah ibni Ahmad rahimahullahu ta'ala wa hazihi suratuhu. Artinya, kalimah daripada bait rangkap syair nujumuhu disyarahkan di mana masyarakat Arab zaman berzaman berbeza-beza pendapat terhadap manzilah al-iklil. Sebahagian dari kalangan mereka menganggap manzilah al-iklil ini terdiri daripada 4 bintang yang bercahaya yang terbentang kedudukannya di atas hati kalajengking apabila memerhatikan gugusan bintang-bintang 12, iaitu gugusan bintang-bintang 12 buruj al-aqrab, kalajengking. Maka perhatikan buruj kalajengking, maka kita akan dapat melihat manzilah al-iklil, yang mana manzilah al-iklil itu berada di atas hati buruj kalajengking, buruj aqrab,
Yang dinamakan dahi kala jengking juga disebut kepala kala jengking. Boleh sebut dahi kala jengking, boleh juga disebut kepala kala jengking. Maka manzilah al-iklil itu berada di bahagian kepala kala jengking ataupun di bahagian dahi kala jengking yang melengkapi satu buruj, iaitu buruj aqrab kala jengking. Dan sebahagian daripada kalangan mereka menyatakan bahawa manzilah al-iklil itu berada di pihak selatan yang selari dengan bintang-bintangnya. Dinamakan sedemikian kerana kedudukannya di atas dahi kala jengking. Manzilah al-iklil diambil kalimah daripada kalungan raja. Raja berbangga dengan kalungannya yang meletakkan darjat sebagai seorang raja. Jadi al-iklil itu maknanya kalungan raja, iaitu juga disebut mahkota yang diletakkan di atas kepala raja. Maka inilah perkataan yang mulia yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ni'mah bin Ahmad rahimahullahu ta'ala. Inilah rupa bentuknya. Baik. Al-iklil. Sebelum kita lihat kepada slide yang selanjutnya. Kerana apa yang dibentangkan oleh Asy-Syaikh Khalifah bin Hamad An-Nabahani, dua pendapat di kalangan masyarakat Arab yang berbeza berhubung tentang manzilah al-iklil. Ya, pendapat yang masyhur. Pendapat yang masyhur dan yang diguna pakai zaman berzaman sejak daripada zaman baginda Idris alaihi salam sehingga kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya hinggalah masa kini yang masyhur lagi disepakati bahawa manzilah al-iklil itu dibina oleh 3 bintang. Dibina oleh 3 bintang. Yang mana ketiga-tiga bintang itu berada di bahagian dahi. Buruj al-aqrab berada di bahagian dahi buruj kala jengking. Ya. Dan juga boleh disebut berada di bahagian kepala buruj kala jengking. Maka 3 bintang. Ini adalah pendapat yang masyhur. 3 bintang yang membina manzilah al-iklil. Pun begitu, sebahagian daripada ulama-ulama falak bangsa Arab juga menyatakan bahawa bukan 3 bintang, 4 bintang yang membina manzilah al-iklil. 4 bintang yang membina manzilah al-iklil. Ya. Dan pada dasarnya mereka bersetuju bahawa 3 bintang yang membina manzilah al-iklil, ataupun pendapat yang kedua menyatakan 4 bintang yang membina manzilah al-iklil itu tetap berada di tempatnya yang disepakati, iaitu berada di bahagian kepala buruj aqrab ataupun berada di dahi buruj aqrab kala jengking. Pun begitu, kenapa mensabitkan 3 bintang? Kenapa ada pula di kalangan sebahagian masyarakat Arab, ya, ulama-ulama falak Arab, turas yang menyatakan bahawa 4 bintang? Kerana ianya apabila merujuk kepada makna asal
iklil. Makna asal iklil. Iklil itu ada dua makna. Boleh diterjemahkan iklil itu dengan makna kalungan yang dipakai oleh seorang raja. Kalungan yang dipakai oleh seorang raja. Ya. Dan kalungan itu akan menggambarkan kehebatan dan kekuasaan, jajahan, takluk raja tersebut. Contoh kalau di negeri Johor, kalau kita dapat satu pingat, pingat DPINJ, maka di situ akan dikalungkan dengan satu kalungan. Maka sah siapa yang dapat pingat tersebut DPINJ, maka dia mendapat gelaran Datuk kerana ianya suatu penghormatan khas dalam bentuk kalungan, dikalungkan. Dikalungkan, ada kalungan dia dan ada bintang kebesaran dia. Begitulah dia. Kalau raja, dia ada kalungan dia. Kita faham, dikalungkan, memasuki bahagian kepalanya dan diletakkan di bahagian dada dan dua bahu kehebatan. Itu kalungan. Maka kiranya al-iklil ini membawa erti kalungan yang dipakai oleh seorang raja, menggambarkan kekuasaan dan jajahan takluk raja. Maka sah iklil itu dibina dengan 4 bintang. Maka manzilah al-iklil itu dibina dengan 4 bintang. Baik. Pun begitu, yang juga disepakati bahawa yang membina manzilah al-iklil itu ada 3 bintang. 3 bintang. Kenapa 3 bintang? Kerana merujuk kepada perkataan al-iklil. Al-iklil itu membawa erti apa yang disebut dalam bahasa standard ini dikata tongkolok ataupun mahkota yang dipakai di kepala. Jadi kalau mahkota tengkolok yang dipakai di kepala seorang raja menggambarkan kedaulatan seorang raja, maka cukup dengan 3 bintang. Cukup dengan 3 bintang yang membina manzilah al-iklil. Baik. Oleh itu, kalau kita ambil pendapat yang kuat mengatakan 3 bintang yang membina manzilah al-iklil, Asy-Syaikh Al-Imam Zakaria Al-Qazwini. Asy-Syaikh Al-Imam Zakaria Al-Qazwini wafat pada tahun 682 Hijrah. Dah wafat 800 tahun yang lalu. Menyatakan bahawa dia tetap berpegang 3 bintang. Kerana dia ada bintang yang tertinggi. Di bahagian dahi dan kepala dia disebut Zahirah. Zahirah tu di situlah keluar kerlipan cahayanya. Zahirah, zai alif harata, zahirah, kerlipan cahaya. Nampak cahaya terangnya, zahirah, bunga. Cahaya bunga. Dan ada 2 bintang di kanan dan di kiri, iaitu Mustafah, bintang yang menjadi pilihan di sebelah kanan, dan bintang yang di sebelah kiri namanya Muqtaridah. Maka dikata tidak ada bintang yang keempat. Itu berdasarkan kenyataan Asy-Syaikh Al-Imam Zakaria Al-Qazwini, wafat pada tahun 682 Hijrah dalam kitabnya Ajaibul Makhluqat wa Gharaibul Mawjudat. Mungkin kita tertanya-tanya kenapa, biarlah perbahasan tentang khilafiyah ini 3 bintang ke 4 bintang. Yang penting dia tak naik kepada taraf 5 bintang. Jadi dia ada nilai. Bila sebut 3 bintang, ada nilai kekuatannya.
4 bintang ada nilai kekuatan. Alah, bintang. Jadi, mungkin kita akan bertanya kekuatan dari sudut apa? Nanti akan dibahaskan. Dan 3 bintang ini sebaris sebagaimana yang dijelaskan dalam kalam syair, bait syair, kalam nazam yang dikemukakan oleh Asy-Syaikh Ibn Muhammad An-Nabahani. 3 bintang ni sebaris walaupun bukanlah melalui garis lurus. Itu bukan garis lurus tetapi di dalam satu barisan. Nanti kita akan lihat. Baik, minta Ustaz Amri gerakkan. Boleh digerakkan slide yang selanjutnya. Baik, terima kasih. Kita lihat slide yang selanjutnya. Baik, ada 3 bait syair. Ada 3 rangkap syair yang kita akan bacakan di sini. Wa haulahu safun minan nujumi qad kullilat bisilkihil mamlumi. Wa haulahu safun minan nujumi qad kullilat bisilkihil mamlumi. Di sekeliling manzilah al-iklil itu ada satu barisan daripada bintang-bintang. Ya, ada satu barisan daripada bintang-bintang. Sesungguhnya manzilah al-iklil itu dikalungi dengan manik-manik yang disusun indah. Manik-manik yang disusun indah itu tasyakul tasawur. Bentuk dan rupa bintang-bintang kecil yang mengelilingi manzilah al-iklil. Baik, bait syair, rangkap syair yang selanjutnya. Sayyarahunna sulahu dalila yad'unahu min ajli za iklila. Sayyarahunna sulahu dalila yad'unahu min ajli za iklila. Manusia menjadikan manzilah al-iklil itu sebagai penunjuk. Manusia juga memanggil manzilah al-iklil kerana dia memiliki kalungan kebesaran. Baik, perhatikan bait syair ataupun rangkap syair yang selanjutnya. Fi salisil ashri minal qawsi yuram bitali'il fajri tarahu bintizam. Fi salisil ashri minal qawsi yuram bitali'il fajri tarahu bintizam. Terletak pada bintang yang ke-13 daripada pusaran panah pemanah. Kiranya dibuat perbandingan dan diletakkan dalam satu kumpulan, iaitu pusaran panah, gugusan bintang-bintang Al-Qaus. Kalau diperhatikan, inilah dia terletaknya. Manzilah Al-Iklil terbit di waktu fajar. Kamu dapat melihatnya dengan tersusun rapi bintang-bintang yang membina manzilah Al-Iklil. Baik, kita perhatikan pula kalam syarah yang dikemukakan oleh Asy-Syaikh Ibn Muhammad An-Nabahani rahimahullah. Qauluhu fi thalitsil ashri ila akhir al-bait wa yatla'u ma'ahu min jihatil yamani nujumun kathiratun yuqalu laha as-sawabiqu fa awwaluhu as-sabiqul awwalu wa huwa mudhi'un yatba'ul ahmar summa yatlu'u awalul khayl wa hiya nujumun sigharun
tatba'ul khayla wa qalaiduha fi qablatil aqrabi wa min jihati syami al-awa'idu wa hiya arba'atu anjumin murabba'atin fi wasfiha najmun saghirun khafiyun yuqalu lahu ar-rabi'. Artinya, merujuk kepada kalam nazam rangkap syair fi thalitsil ashri hinggalah ke akhirnya, dan terbit bersama dengan bintang yang membina manzilah al-iklil daripada pihak negara Yaman, iaitu merujuk kepada arah selatan. Ya, ada bintang-bintang yang banyak yang juga disebut dengan istilah as-sawabiq. Maka bintang yang pertama daripada as-sawabiq ini adalah bintang yang bercahaya, yang mengikut bintang yang berwarna merah. Iaitu kalau sebut bintang yang berwarna merah ini, ya, bintang al-qalbu, bahagian hati pada manzilah, bahagian hati pada buruj Aqrab kalajengking. Kemudian terbit pula bintang pertama daripada bintang berupa kuda, iaitu bintang-bintang yang kecil yang mengekori seekor kuda yang dimaksudkan, dan bintang yang menjadi pemacunya, ada situ pemacunya, berada di hadapan kalajengking. Ini merujuk kepada bintang Sintora yang telah kita bahaskan. Dan daripada pihak negara Syam, merujuk kepada arah utara, terdapat bintang-bintang pemain ular. Dia dapat menjinakkan ular. Pemain ular juga disebut sihir tali. Pemain ular dan tali. Macam mana tali boleh jadi ular, ular boleh jadi tali. Ini sihir. Iaitu ada 4 bintang yang membentuk 4 segi. Di bahagian tengahnya pula, ya, manzilah ini ada sebutir bintang kecil yang tersembunyi yang disebut bintang Ar-Rabi'. Inilah dia bintang yang keempat yang dimaksudkan. 4 bintang yang membina manzilah al-iklil. Baik. Mohon Ustaz Amri gerakkan slide yang selanjutnya. Gerakkan lagi. Terima kasih. Baik. Ashabul Fadilah, Ustaz, Ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Saya bentangkan di situ seperti biasa yang kita maklum, saya gunakan satu perisian stellarium dengan menggunakan bahasa Arab, stellarium bahasa Arab, dan latar belakang rupa bentuk bintang-bintangnya iaitu mengikut turas Arab. Maknanya bukan Arab sekarang lah, ni Arab terdahulu. Masyarakat Arab terdahulu. Baik. Kalau kita perhatikan di situ, manzilah al-iklil terbit di ufuk timur, kaki langit timur, ketika terbit fajar di penghujung musim luruh. Perhatikan tarikh 14 Disember 2021. 14 Disember 2021. Ini bermakna boleh kita gunakan untuk tahun-tahun sebelum dan tahun-tahun selepas. 14 Disember 2020, 14 Disember 2019 maupun 14 Disember 2022. Jadi yang penting, ya, tarikhnya 14 Disember. Jam 6.1 pagi terbitnya Fajar Sadiq, masuknya waktu subuh di Pulau Pangkur. Perhatikan dulu garis ufuk
berwarna hijau. Garis ufuk berwarna hijau dan di situ adanya mata angin arah timur. Syarqun. Syarqun, ya. Shin, Ra, Qaf berwarna merah. Syarqun, itu adalah mata angin timur tepat. Baik. Di situ adanya khatul istiwa, garis bujur berwarna biru, khatul istiwa, dan perhatikan garis bujur berwarna merah iaitu khatul kusufi. Khatul kusufi. Baik. Betul-betul di atas garis ufuk berwarna hijau dan berdekatan dengan garis bujur berwarna merah, khatul kusufi, ada sebutir bintang yang saya tandakan dengan bulatan. Maka itulah yang disebut Jabhatul Aqrab, dahi kalajengking ataupun kepala kalajengking. Itulah dia salah satu daripada bintang yang membina manzilah al-iklil. Dan ada 3 bintang yang sebaris. Ya, 3 bintang yang sebaris. Jadi bintang yang di tengah-tengah tu disebut Jabhah al-Aqrab. Juga disebut dengan nama Az-Zahira. Alif, Lam, Zai, Alif, Harata. Az-Zahira. Maknanya bunga yang bergemerlapan cahayanya. Bunga tu mengeluarkan cahaya. Itu dia rujukan bintang utama merupakan bintang rujukan yang membina manzilah al-iklil. Manakala di sebelah kanannya itu adalah bintang yang disebut Mustafa, bintang pilihan. Dan di sebelah kiri disebut Mu'taridah. Itu walau bagaimanapun dalam perisian stellarium ni dia tak tulis begitulah. Ini yang sedia dimaklumi dalam masyarakat Arab. Baik, kita dapat lihat di situ bahawa Jabhatul Aqrab merupakan bintang yang di tengah-tengah daripada 2 lagi bintang yang kapit dan jumlahnya 3 bintang yang membina manzilah al-iklil. Baik. Minta Ustaz Amri gerakkan slide yang selanjutnya. Kita perhatikan, setiap hari manzilah al-iklil akan berganjak 1 darjah ketika terbit fajar. Kita ambil 2 tarikh. 14 Disember 2022, 14 Disember 2022 jam 6.1 pagi. Ya. Pada ketika ini bintang Jabhatul Aqrab pada ketinggian 1 darjah 6 ini. 1 darjah 6 ini. 14 Disember 2022 jam 6.1 pagi terbitnya fajar. Kita dapati bahawa bintang yang membina manzilah al-iklil iaitu Jabhatul Aqrab pada ketinggian 1 darjah 6 ini. Keesokannya pada 15 Disember 2022 jam 6.1 pagi terbitnya fajar. Ya, kita akan dapati bahawa bintang Jabhatul Aqrab, bintang yang membina manzilah al-iklil itu pada ketinggian 2 darjah. Maka sah setiap hari manzilah al-iklil, ketiga-tiga bintang yang membina manzilah al-iklil itu akan berganjak sebanyak 1 darjah. Baik, minta Ustaz Amri gerakkan
Slide yang selanjutnya. Secara global, apabila kita membahaskan tentang manzilah, maka pertamanya kita kena mengetahui kedudukan manzilah. Dah jelas. Kedudukan manzilah. Dan keduanya nisbah, perbandingan manzilah dengan buruj. Maka di sini kita dapat lihat bahawa manzilah al-iklil berada di buruj al-aqrab, kala jengking. Di bahagian mana? Di bahagian dahi, di bahagian kepala kala jengking. Oleh itu keseluruhan bahagian kepala buruj aqrab kala jengking itu adalah menjadi milik manzilah al-iklil. Itu jelas. Setelah memahami dari segi kita kata perbandingan manzilah dengan buruj, bahawa manzilah al-iklil berada di buruj al-aqrab, kala jengking, maka kita akan buat perbandingan pula, iaitu bintang-bintang yang menjadi penyokong kepada manzilah al-iklil. Yang mana bintang-bintang yang menjadi penyokong kepada manzilah al-iklil ini, bintang-bintang yang menjadi penyokong kepada manzilah al-iklil ini bukannya daripada keluarga buruj. Bukannya daripada keluarga al-buruj. Kita dapat perhatikan antara bintang-bintang yang menjadi penyokong kepada manzilah al-iklil. Perhatikan arah selatan, al-Yaman ataupun kutub selatan. Maka tak lain tak bukan, kita akan dapati di situ ada satu bintang, Centaura, yang telah kita bahaskan selama ini, iaitu muka, kepala, badan, pinggang rupa manusia. Tetapi daripada pinggang pergi ke kaki adalah rupa kuda. Rupa seekor kuda. Jadi dia bukan daripada keluarga buruj, dia merupakan bintang yang menjadi penyokong kepada terbenanya manzilah al-iklil. Manakala kalau kita perhatikan di bahagian utara, kita perhatikan di bahagian utara bukan daripada keluarga buruj, tetapi bintang yang sama ada merujuk kepada arah utara, Asyam, min jihati Syam, ataupun kutub utara. Pun begitu, Asyaikh Hamad An-Nabahani kemukakan kepada kita bintang di sebelah utara bukannya bintang kutub, tetapi inilah dia bintang penyokong yang ianya merupakan pemain tali dan ular. Nampak tu, pemain tali dan ular. Itulah dia bintang yang menjadi penyokong kepada terbenanya manzilah al-iklil, merujuk kepada arah utara. Baik. Dan pengarang kitab ini, Asyaikh Khalifah bin Hamad An-Nabahani, menjelaskan lagi berhubung tentang iklil ni. Manzilah al-iklil itu, kalau kita perhatikan manzilah al-iklil itu, dia bagaikan dikalung. Dikalung. Kalau kita tengok tu, kita kata bahagian tangan yang keluar sengat. Ini yang kita belajar dulu.
yang kita belajar minggu lalu, iaitu manzilah az-zubana. Manzilah az-zubana itu adalah tempat di mana keluarnya sengat kepada kalajengking. Maka kalau kita perhatikan bahawa manzilah al-iklil itu, dia dikalung oleh tangan kanan, tangan kiri tempat keluar sengat. Al-Aqrab itu sendiri. Jadi dua tangan itu disusun rapi bagaikan kalungan yang disebut iklil. Dikalung di bahagian kepala. Inilah yang mendatangkan kita kata perbahasan. Kalau yang dikalung di bahagian kepala itu sebenarnya tengkolok, itu sebenarnya mahkota. Baik, kalau gitu yang dikalungkan itu di atas kepala, dan kepala tu ada 3 bintang. Nampak? Yang membina manzilah al-iklil. Ada menyatakan itu kalungan, tapi kalungan ni diletak di bahagian bahu. Bahu hinggalah ke bahagian dada, kat situ adanya bintang kebesaran. Maka kalau begitu jumlahnya 4, bukannya 3 bintang. 4 bintang. Apatah lagi bintang yang bersinar yang merupakan juga manzilah yang selanjutnya, iaitu al-qalbu. Jadi kalungan tu diletak pada bahagian bahu. Hebatnya manusia pada bahu, sebab itu pangkat diletak kat dua-dua bahu tu. Ada calit-calit pangkat tu, berapa bintang dia pakai. Superintendent, semua kat bahu. Dan nanti kalau tentera, dia tak letak kat bahu, dia kena pergi perang, dia akan letak dekat tengah-tengah dada dia tu. Dekat kocik tu kan, kat situ ada dia letak pangkat dia kat situ. Jadi kocik tu dekat tengah-tengah dada. Itulah dia al-qalbu, bahagian hati. Jadi perbahasan menyatakan bahawa jumlah bintang yang membina manzilah al-iklil itu ada menyatakan 3, ada menyatakan 4. Masing-masing ada hujah. Kita akan tertanya-tanya, benda ni pun nak dibahas nanti. Kenapa begitu teliti nak bahas tentang 3 ke 4 ke buat apa? Yang penting dah tahu dah kedudukannya. Dan kalau sebut 3 tu dihujah, dikuatkan lagi, maknanya sebenarnya bintang yang membentuk kalungan al-iklil itu adalah bintang-bintang yang halus. Bintang-bintang yang halus itu sebenarnya telah dipacu oleh kuda. Yang digambarkan dipacu oleh kuda dan ada pemacunya. Yang itu yang saya kata tadi tu. Pemain ular dengan disebut juga pemain tali. Wallahu a'lam bisawab. Baik, minta Ustaz Amri gerakkan slide yang selanjutnya. Baik, kalau kita perhatikan apa yang tercatat di sini, berakhir manzilah al-iklil dengan terbit bintang qalbul aqrab. Bintang qalbul aqrab inilah yang rujukan utama yang membina manzilah al-qalbu selepas manzilah al-iklil. Berakhir manzilah al-iklil dengan terbitnya bintang qalbul aqrab di ufuk timur ketika terbitnya fajar. Pada detik awal bermulanya musim sejuk. 21 Disember. Istimewa al-qalbu ni. Pada 21 Disember 2021 jam 6.05 masuknya waktu subuh, terbitnya fajar sadiq di Pulau Pangkor. Kita akan dapati, cuba perhatikan di situ. Perhatikan garis ufuk berwarna hijau. Garis ufuk berwarna hijau bersebelahan betul dengan garis membujur berwarna merah, khatul kusufi. Maka saya tandakan dengan tanda bulatan. Maka sebutir bintang yang bersinar disebut qalbul aqrab. Qalbul aqrab telah terbit, muncul pada tarikh 21 Disember. Sewaktu terbitnya fajar, masuknya waktu subuh. Mengesah
mengesahkan. Mengesahkan. Ya, pada tarikh ini bermulalah manzilah qalbu. Berakhirlah ya manzilah al-iklil. Manzilah al-iklil masih lagi dapat dilihat pun, tetapi dah bertukar pattern. Dengan kata lain, telah tamat operasinya, diserahkan pula kepada manzilah al-qalb. Baik, minta Ustaz Amri gerakkan slide yang terakhir. Ini adalah slide yang terakhir. Kalau kita perhatikan, bulan terbit di ufuk timur berada di manzilah al-iklil. Perhatikan garis ufuk berwarna hijau. Perhatikan garis menghujur berwarna merah, khatul kusufi. Kita dapat perhatikan di situ ada bulan yang baru terbit. Bulan yang baru terbit. Ya, saya tandakan dengan 4 penanda merah. Maka tercatat di situ Al-Qamar. Jadi bulan terbit. Kalau kita lihat dekat situ, bulan pada ketinggian 10 darjah tu. Bulan dah pada ketinggian 10 darjah dan terbitnya bulan berlatar belakangkan manzilah al-iklil. Dengan kata lain, bulan terbit di ufuk timur berada di manzilah al-iklil. Pun begitu, kita akan dapati dia tu di antara dua manzilah tu. Di antara manzilah az-zubana, 2 bintang di atas, dan manzilah al-iklil, 3 bintang di bawah. Pun begitu, oleh kerana dia dalam kita kata al-iklil, dalam kalungan, tengok bintang tu sekarang ini mengkalungi bulan pula. Bulan dikalungi oleh bintang. Pun kita nampak bulan tu sedang dipegang oleh 2 tangan. 2 tangan apa? 2 tangan kalajengking. Itu gambarnya. Bulan tu pula dikalungi oleh al-iklil. Bulan terbit di ufuk timur berada di manzilah al-iklil. Baik, dalam masyarakat Arab, mereka sememangnya meletakkan harapan. Dan apa yang saya nyatakan di sini, harapan bukan sekadar harapan aja. Harapan lazimnya menjadi kenyataan. Kerana terbitnya manzilah al-iklil ini di akhir musim duruk dan detik-detik awal musim sejuk. Jadi apabila mereka nampak sahaja manzilah al-iklil, 3 bintang yang beda manzilah al-iklil itu terbit di ufuk timur pada waktu fajar, maka mereka menyatakan sah berakhirlah musim duruk. Dan mereka menunggu dan menanti pada detik-detik akhir operasi manzilah al-iklil. Detik awal manzilah al-iklil ialah pada tarikh 14 Disember. Detik akhir 20 Disember. Jadi dalam tempoh masa 6-7 hari mereka akan melihat hari ke-7. Hari ke-7 iaitu 20 Disember. Lazimnya 20 Disember hujan turun di bumi Arab. Sama ada bumi Mesir, bumi Syam, Palestin, Jordan, Syria maupun Jaziratul Arab iaitu Arab Saudi, Yaman, Oman, begitu juga hinggalah sampai ke bumi Iraq. Jadi harapan lazimnya menjadi kenyataan. Tarikh 20 Disember. Tapi mereka bersedia
daripada 14 Disember. Dengan kata lain, kemunculan manzilah al-iklil 3 bintang tu, maka mereka mengharapkan hujan yang dilimpahkan sama ada sehari ataupun 3 hari berurutan, iaitu sama ada daripada 18, 19, 20 Disember. Memang dalam tempoh masa manzilah al-iklil. Dan hujan itulah hujan yang lebat. Lazimnya hujan yang lebat. Hujan yang akan melengkapkan jumlah hujan tahunan. Untuk mereka menaruh harapan bagi mereka menyemai bijirin gandum ataupun bijirin barli. Bijirin gandum, bijirin barli. Ini masyarakat Arab. Zaman berzaman, sejak daripada zaman baginda Ismail alaihissalam hinggalah kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas perjanjian Camp David. Selepas perjanjian Camp David, Amerika berjaya memujuk Mesir dan berjanji dengan Mesir agar Mesir tidak lagi meneruskan kerja-kerja pertanian dan penternakan di sepanjang Sungai Nil. Semua bertanya dan semua dapat jawapan kerana katanya UNESCO, Pertubuhan Antarabangsa akan mengambil alih sepanjang pengoperasian di Sungai Nil daripada arah utara Iskandaria hinggalah selatan, sampailah Aswan, atas alasan serahkan pada UNESCO untuk penjagaan bumi sejarah tertua di dunia, peninggalan Fir'aun laknatullah alaih. Jadi oleh kerana Amerika melalui perjanjian Camp David dan Mesir setuju dan Amerika sediakan suatu rangsangan ekonomi Mesir ke arah negara industri. Maka bermula daripada situlah 1960 berapa tu? 1967, 1968 sehingga mengakhiri kepada 1972. Mesir menaruh harapan negara industri dan kini janji-janji palsu sahaja dan banyak harta-harta kekayaan di sepanjang Sungai Nil itu telah diperolehi oleh insan-insan pilihan. Mesir tak lagi merupakan negara pertanian yang terbaik, negara ternakan yang terbaik. Kerana kalau kita kata syair iaitu barli yang terbaik di dunia adalah Mesir. Begitu juga kita kata qamhun, tepung yang terbaik adalah gandum, yang terbaik adalah hinta, gandum yang terbaik adalah Mesir. Istilahnya. Sejak daripada tahun 1970-an, sememangnya masyarakat Mesir telah mula melupakan jadual manzilah. Kerana Mesir dijanjikan dengan insentif khas USA, Mesir negara industri. Tapi kini Mesir dikategorikan sebagai negara miskin. Tak menjadi industri ini ataupun janji-janji manifesto Amerika bohong belaka. Dan kini saya dapati daripada sumber-sumber yang dipercayai, Mesir ke arah negara pertanian dan penternakan. Dan mereka back to the basic. Istishabul asli. Baqa'u ma kana ala ma kana. Kaedah fiqh. Mereka kembali semula kepada asal. Bumi Mesir. Mereka lupakan kekayaan. Qarun. Mereka manfaatkan Sungai Nil yang berharga, yang
semuanya telah dijadualkan. Jadual yang manusia tidak mampu mengeksploitasikan. Kalau jadual tarikh ni manusia boleh eksploitasi. Manusia boleh tukar-tukar tarikh suka-suka dia kan. Dia boleh keluarkan IC kat pengenalan bahawa dia rupa-rupanya tarikh lahir dia lambat, dia kata. Oleh itu still yang muda je, wah dah tua. Dia lambatkan tarikh lahir dia. Manusia boleh buat. Tapi manusia mana mampu untuk menggerakkan manzilah 3 bintang yang membina manzilah al-iqlim. Saya serahkan kepada Ustaz Fazal Jani untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi yang berbahagia ini. Okey, terima kasih banyak Fadil Ustaz atas pencerahan yang telah diberikan tadi. Manzilah yang ke-17 Al-Iqlil. Okey Ustaz, seperti biasa kita buka untuk soalan, tapi nampak tak ada soalan di kalangan yang mengikuti kuliah kita di FB ni. Cuma satu kot Ustaz, insyaAllah. Kalau kita lihat manzilah Al-Iqlil ini berada pada Buruj Aqrab, Kalajengking, Scorpio. Dan seperti mana kita tahu bahawa Buruj Aqrab ini adalah buruj yang berada pada apa nama kita sebut sebagai ibu Milky Way tu kan. Ya. Jadi adakah orang kata apa keistimewaan manzilah Al-Iqlil ini yang bertepatan dengan juga kedudukan Buruj Aqrab yang bertepatan pula dengan kedudukan Milky Way. Milky Way ni apa yang kalau dalam istilah turas kita sebut? Milky itu kan bahasa Arab. Muluk. Raja. Mana itulah laluan. Laluan istimewa. Adanya di situ gugusan-gugusan. Ada gugusan-gugusan bintang-bintang yang lebih besar. Itulah pembuka jalan lah. Tapi kalau kita terjemah dalam bahasa Inggeris dia agak berbeza. Tapi dalam bahasa Arab istilahnya begitulah. Kalau Milky Way itu dia akan merujuk daripada kalimah muluk. Jadi alam malakut. Tak nak ceritalah benda tu. Tapi istilahnya itulah jalan dia. Bagi kenapa mengkaitkan tentang Milky Way, muluk, alam malakut? Kerana masyarakat Arab zaman berzaman mereka akan membuat hitungan tentang kita kata tiga manzilah ni. Yang pertama manzilah Zubana, yang kedua manzilah yang kita belajar hari ni Al-Iqlil, dan yang ketiga minggu depan Al-Qalbu. Itu semua dalam keluarga. Dalam keluarga pun nanti pengakhirnya dengan manzilah Syaulah. Syaulah pun dalam keluarga Aqrab juga. Mungkin Ustaz Faizal Jani tanya, antara manzilah banyak tu. Kalau lagi pada Zubana, manzilah Iqlil, manzilah Qalbu, manzilah Syaulah. Maka dekat situ adanya laluan. Laluan tu ialah kenapa nama Milky Way, tahulah jalan tu. Muluk tu pembukaan kepada satu alam. Alam malakut, muluk. Betapa maha kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan merujuk kepada ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 surah Nuh. Ayat 11, ayat 12 surah Nuh. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Baik. Ayat 11 dan ayat 12 surah
Nuh, Allah Subhanahu Wa Taala perakukan 5 manfaat besar yang Allah sediakan di muka bumi. 5 manfaat besar yang Allah sediakan di muka bumi. Yang pertama, air hujan. Yang kedua, harta benda. Yang ketiga, anak cucu cicit. Ya. Yang keempat, kebun ladang dusun. Yang kelima, sungai-sungai. Pun begitu, Al-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat pada tahun 606 Hijrah. Dalam kitabnya Mafatihul Ghaib menyatakan bahawa Allah pisahkan 5 manfaat besar ini yang mana tonggak kepada 5 manfaat besar ini adalah air hujan. Sebab itu air hujan tu diletakkan pada ayat 11 khas. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Ayat 11 surah Nuh. Manakala 4 lagi manfaat besar itu adalah manfaat yang mengikut. 4 manfaat besar adalah manfaat yang mengikut. Ya, harta benda, anak pinak, kebun ladang dusun dan sungai-sungai. Allah rangkumkan sekali pada ayat 12 surah Nuh. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka Al-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menyatakan masyarakat Arab zaman berzaman, daripada zaman baginda Idris AS, zaman hinggalah baginda Ismail AS, hinggalah Rasulullah SAW dilantik sebagai seorang Rasul, maka masyarakat Arab sememangnya mereka akan memberi tumpuan daripada 28 manzilah, maka ada 4 manzilah akan menjadi tumpuan utama. Zubana, iklim, qalbu, syaula. Kenapa? Kerana mereka akan menghitung jumlah hujan tahunan. Jumlah keseluruhan hujan tahunan. Pada 4 manzilah ini. Daripada Zubana, yang kita belajar hari ini, iklim, akan datang qalbu dan syaula. Jadi 4 manzilah ini mereka akan rangkumkan untuk mereka dapat keputusan jumlah hujan tahunan. Dahlah kat sana kurang hujan kan? Oleh kerana dekat negara Arab ni hujan kurang, jadi mereka memang nilai betul-betul. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala dah sebut pada ayat 11. Ya, bahawa Allah limpahkan hujan yang lebat. Ya, dan dilimpahkan daripada langit. Yursilis sama. Allah Ta'ala tu sebut langit. Allah jualah yang menghantarkan langit. Bukan menghantarkan langit. Allah yang melimpahkan air hujan dari langit. Kenapa Allah Ta'ala terus sebut langit? Menunjukkan betapa Allah Ta'ala suruh kita hargai bahawa air hujan ni adalah air hujan yang asli Allah Ta'ala turunkan dari langit. Yang terbaik Allah berikan dari langit. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Dan memang manusia perlukan hujan yang lebat. Banjir tu kira lain. Itu salah sendiri. Ya, itu kerajaan tempatan, majlis perbandaran, majlis bandaraya. Tak nak cerita. Tapi memang manusia perlukan hujan yang lebat. Dan Allah Ta'ala menyatakan hujan yang Allah Ta'ala turunkan itu adalah direct dari langit. Dan asli dari langit. Maknanya yang terbaik. Maka apabila hujan itu lebat, maka 4 manfaat besar ni mengikut. Harta benda manusia pun lebat. Anak cucu cicit manusia pun lebat. Ya, yang ketiga, kebun ladang dusun manusia pun lebat. Begitu juga 4 yang mengikut. Sungai manusia pun lebat. Elok alirannya, simpanannya. Ya.
Awas apabila hujan tak menentu. Hujan tak sekata. Hujan tak seragam. 4 manfaat besar ni ikut. Oleh itu harta benda aku, harta benda Ustaz Faizal Jani pun tak menentu. Tak sekata, tak seragam. Anak bina aku, anak bina engkau pun tak dapat zon selesa. Tak menentu, tak sekata, tak seragam. Jaga-jaga Faizal Jani. Begitu juga, kebun kau kan banyak kebun. Hasil kebun kau tak menentu, tak sekata, tak seragam, melawas saja. Sungai Perak, sungai terpanjang mengalir daripada utara ke selatan, tak menentu, tak sekata, tak seragam. Berapa lama tebing yang berapa banyak empangan hidro melalui sungai Perak tak dapat menjana. Ia menjana kilowatt yang banyak kerana airnya susut, air sungainya susut. Sekarang baru nak pulih semula. Tak faham tak apa. Biar tak faham. Biar tak faham. Jadi itulah oleh kerana apabila di situ menjadi tumpuan 4 manzilah tu sentiasa diperhati, sentiasa dinilai. Nampak Milky Way kat situ. Sebenarnya Milky Way ada lagi dekat burus-burus yang lain. Tetapi oleh kerana penumpuan tu kurang, penumpuan tu lebih ke situ. Kan di situ akan memberi kepada kita pendapatan apa nama KDNK tak faham tak apa. Nanti kau cucuk di Maybank tak temuntah baru tahu. KDNK. Jadi itu ceritanya. Oleh itu Malaysia pun kena ada begitulah. Ini masyarakat Arab. Masyarakat Arab zaman berzaman. Sehingga pemerhatian demi pemerhatian mereka dapati itu ada Milky Way. Ada nilai. Kerana itulah laluan terus dari langit. Nilai yang menunjukkan betapa maha luasnya, maha besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala jua. Wallahu a'lam bissawab. Jadi ceramah pula hari ini. Ustaz, ada beberapa soalan tapi kita bagi ruang untuk satu soalan je Ustaz. InsyaAllah satu soalan lagi. Soalan terakhir ditanya oleh saudara Izo Ibrahim. Disebut bahawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syekh. Assalamualaikum. Sekiranya Mesir berubah kepada negara pertanian dan peternakan, apakah yang Malaysia perlu ambil tindakan segera? Maknanya kalau Malaysia macam mana Ustaz? Nak ambil Encik Izul tu, aku kenal tu. Izul aku panggil Ibn Ibrahim, dia tu PTD tau. Pegawai tabir diplomatik dekat kementerian apa? Dia tu timbalan pengarah tu. Kementerian apa tu yang eksport, import tu. Kenapa kau dengar ceramah aku ni? Jadi, wahai Encik Izul, kalau aku cakap lebih-lebih, aku ke dalam. Nanti bila aku ke dalam, kau pun tak mampu nak jamin aku walaupun kau PTD. Kalau gaji aku tak naik. APC baru dapat. Tak faham tak apa. Jadi, betul lah Encik Izul kata, oleh kerana Mesir dah ke arah itu. Macam mana Malaysia? Jokowi telah mula memberi tumpuan pertanian dan peternakan untuk negaranya, Pak. Walaupun Jokowi sekarang ini sudah mula memindahkan ibu negaranya ke Nusantara, Kalimantan. Tapi Indonesia dah bermula 2020, maknanya COVID-19 sahaja wabak, Indon terus ubah penumpuan kepada pertanian dan peternakan. Maka Alhamdulillah Malaysia akan belilah makanan daripada Indon. Itu kelapa pun kita ambil daripada Indon. Akan datang kambing-kambing, lembu pun kita ambil daripada Indon. Harapkan Thailand tak boleh.
kalian bermuka-muka seolah itu cakap terserang. Sekarang ni untung walaupun lagi seberang dia banyak tolong kita. Jadi habis Malaysia ni apa? No comment. Kau lah Izul, timbalan pengarah. Kau lah yang boleh mengatur. Ya, itu je. Aku ni imam. Dapat angkat takbir doa aku pun jadilah. Wallahu a'lam bissawab. Okey, terima kasih banyak kepada Fadil Tuan Guru kita atas pencerahan dan juga jawapan kepada persoalan yang telah dikemukakan tadi. Minta maaf pada sahabat-sahabat yang mengemukakan soalan-soalan yang mungkin tidak dapat saya raikan kerana masa kita sudah pun melewati hampir dekat 40 minit lewat daripada masa yang telah ditetapkan. Walaupun insyaAllah tuan-tuan yang mengumpulkan soalan boleh mengemukakan soalan yang sama pada kuliah yang akan datang, insyaAllah pada hari Selasa minggu hadapan, jam 9.30 hingga 10.30 insyaAllah. Yang kalau mungkin tak dapat diraikan, mungkin boleh tanya soalan siap-siap lah awal-awal pada perbincangan kita. InsyaAllah saya akan bacakan selepas nanti insyaAllah. Baik, terima kasih Fadil Tuan Guru kita. Moga-moga diberikan kesihatan berpanjangan untuk sama-sama membimbing kita dalam kuliah-kuliah mufalak yang akan kita jalankan daripada masa ke semasa. Tuan-tuan dan perempuan yang mengikuti program kita secara live dan juga mengikuti program kita secara rakaman nanti insyaAllah. Dan pada semualah, moga-moga dapat memberikan sokongan, like dan juga share lagi insyaAllah. Kita punya live ini semoga manfaat daripada ilmu ini dapat dipanjangkan kepada semua dan juga kepada mereka yang mencari-cari maklumat berkaitan dengan ilmu falak ni. Dan moga-moga kitab yang kita bincangkan ini, Manzumah Manazilul Qamar ini, sebuah kitab yang sangat kata apa, manfaat yang cukup besar yang dikarang oleh Tuan Guru yang begitu hebat. Maka insyaAllah kita dapat mengambil mutiara-mutiara ilmu daripada kitab ini dan disyarahkan oleh Fadil Tuan Guru kita pula insyaAllah. Jadi terima kasih banyak kepada Fadil Ustaz. Moga insyaAllah kita akan jumpa lagi pada kuliah yang akan datang. Saya akhiri dengan kalimah yang mulia. Aku liqali hadha wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.